wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung semula ke surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tin. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT, ya, kita kena faham maksud At-Tin adalah buah tin. Okey, insya-Allah kita sama-sama menghayatinya. Kita baca sama-sama, lepas tu saya akan terangkan makna ayat tersebut macam biasalah. Selepas tu kita akan melihat asbabun nuzul dan seterusnya pengajaran ayat tersebut. InsyaAllah kita sama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكمil hakimin. Alhamdulillah, kita telah berjaya membaca sama-sama. Kali ini kita akan melihat tentang makna ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, waturi sinin. Demi bukit Tur Sina. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah yang aman. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, iaitu neraka. Manakala ayat yang keenam, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang keenam maksudnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Manakala ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu. Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Alhamdulillah, inilah dikatakan surah At-Tin dan makna tadi. Maka sekarang ini kita akan masuk kenapa surah ini diturunkan. Asbabun nuzul, kalau kita tengok daripada pandangan ulama-ulama, ya, asbab nuzul ini menurut Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Al-Uffi dari Ibnu Abbas menceritakan sebab turunnya firman Allah Ta'ala ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, iaitu ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang-orang yang sangat tua sehingga nyanyuk pada zaman itu. Apakah yang akan terjadi terhadap perbuatan dan perkataan mereka yang nyanyuk ini, iaitu kurang waras. Lalu Allah menerangkan bahawa mereka akan dimaafkan dan hanya diberikan ganjaran balasan atas amal yang pernah dilakukan sewaktu masih muda dan waras. Maka turunlah ayat ini. Nak ceritanya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, dalam tempoh kita muda, sampailah kita, ada kalanya umur kita akan sampai umur yang sangat tua, dan ada setengah manusia ini nyanyuk. Maka Allah bagi tahu, Allah akan mengambil kira dalam tempoh itu sahaja. Bila mana dah sampai waktu nyanyuk, segala perbuatan hamba Allah ini sudah tidak dikira lagi. Ya, sebab apa? Dah tak waras. Inilah dia dalilnya. Okey, lepas ni kena ingat bahawasanya kita dah tak boleh menghukum kepada orang-orang yang nyanyuk dan sebagainya. Okey, insya-Allah inilah dia asbabun nuzul. Dan manakala apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, kita tengok ayat yang keempat, kan? Keempat iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Maka di sini kadang-kadang kita ni cemburu dengan kelebihan orang lain. Sedangkan kita tahu Allah menjadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Semua manusia ini ada kebaikan yang tertentu. Kan? Cuma kita saja tak tahu. Maka jadi yakinlah kalau orang lain boleh melakukan sesuatu yang outstanding, maka anda juga melakukannya kerana fitrah kita sama sahaja. Ya, mari kita sama-sama mencari potensi diri kita dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, tiada kata terlambat untuk berubah. Ya, tetapkan satu titik perubahan dan fokuskan minda dan jiwa anda pada titik perubahan tersebut. Bukan mudah untuk berubah, bukan mudah untuk istiqamah pada perubahan,
Tapi dengan keinginan yang mantap dalam diri, tiada siapa yang dapat menggugat langkah kalian. Di sini ceritanya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita kena tengok diri kita. Ya, apa sekalipun kita kena ada satu target, maka kena mensyukuri nikmat yang kita ada. Jangan mudah kita nak kecewa, nak putus asa dan sebagainya, sebab Allah kata Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Jangan nak tengok orang, aku ni taklah sehebat dia, aku ni rasa tak bolehlah menandingi dia. Tidak. Allah menjadikan kita masing-masing ada potensi yang masing-masing. Oleh itu, hargailah diri sendiri dan cuba istiqamah dalam setiap perbuatan yang kita nak lakukan. InsyaAllah, inilah pengajaran ayat yang boleh kita ambil, ya, supaya kita tidak putus asa terhadap benda-benda yang lain. Ya, jangan tengok orang lain. Ya, sahabat Ausam, Ustaz saya Filipin, Ustaz saya tak boleh baca Quran, Ustaz India, Ustaz boleh baca. Jangan memperkecilkan diri kita. Ya, sebab Allah jadikan kita sebaik-baik ciptaan. Maka ada benda yang ada dalam diri Ausam, mungkin tak ada pada saya. InsyaAllah masing-masing ada potensi. Ya, hargailah diri kita sendiri. InsyaAllah jangan tengok orang lain. InsyaAllah itu saja pengajaran yang boleh kita ambil. InsyaAllah sebab apa? Sebab kita cepat sangat give up. Kan? Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Saya rasa kecewa lah Ustaz. Jangan putus asa. Kena confident dengan diri sendiri. Aku boleh. Aku insyaAllah boleh. Barulah kita akan berjaya dalam kehidupan kita. InsyaAllah inilah yang boleh kita ambil dari segi pengajaran ayat surah At-Tin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bertadarus, kita akan baca seorang demi seorang. Sudah bersediakah anda semua tuan-tuan? Sudah. Alhamdulillah. Okey. Kita mula dengan belah kiri pula. Tadi kita Al-Insyirah, kita mula dengan belah kanan saya. Kali ini kita mula dengan sahabat kita Muhammad Ausam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Masya Allah. Nampak tak? Sedikit demi sedikit kita akan menguasai bacaan tersebut. Yang penting kita kena confident. Aku boleh. Okey, seterusnya. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Masya Allah. Terima kasih sahabat kita Muhammad Ausam. Sekarang kita berpindah kepada sahabat kita Muhammad Abdul Ghani. Kita mula dengan ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Okey, di situ ada sedikit yang perlu kita betulkan. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Okey, la itu tak panjang. Baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Masya Allah. Ayat yang seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, itu dia. Sekarang kita beralih kepada sahabat kita Puan Rosain. InsyaAllah ayat yang kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Masya Allah. Kalau boleh Puan Ros, nipiskan huruf sa. Dia bukan sin, dia sa.
thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Masya Allah, tu dia. Ini lidah Cina. Tadi lidah India. Sebelum tu lidah Filipin. Masya Allah. Semuanya boleh menguasai. Penting kita ada keyakinan untuk mencuba. Dan seterusnya, saya minta supaya sedikit tinggikan suara. InsyaAllah, ayat yang ke-6. Illallazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Terima kasih Puan Rosanne. Tu dia. Masya Allah. Dan yang terakhir sekali, kita minta Puan Norisma untuk membacakan ayat yang ke-7. Okey, ikut saya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang terakhir sekali, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Masya Allah, itu dia tuan-tuan. Nampak susah kan? Tapi bila mana kita cuba demi cuba, akhirnya kita boleh baca. Tak ada bezanya kita dengan orang lain. Ya, tak ada bezanya. Semua orang sama, cuma ayat sama ada nak mencuba ataupun tidak. Ya, bila mana ada keyakinan untuk mencuba, kita akan berjaya. Insya-Allah. Oleh itu, saya rasa setakat ini dulu. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Insya-Allah kita akan bersungguh-sungguh untuk menguasai. Orang lain boleh, kita pun boleh. Okey, insya-Allah. Sebelum kita tamat, kita tutup majlis kita dengan suratul As dan tasbih kifarah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.